Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 163 hingga ayat 166 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Ayat 163. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau sebagaimana apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi dari yang sesudahnya, dan telah kami wahyukan pada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu dan Isa dan Ayub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan telah kami berikan kepada Daud Zabur. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Ayat 164. Dan akan beberapa rasul yang sesungguhnya telah kami kisahkan kepada engkau dari sebelum ini, dan beberapa rasul lagi yang tidak kami kisahkan mereka itu kepada engkau, dan telah bercakap-cakap Allah dengan Musa sebenar-benarnya bercakap. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Ayat 165. Beberapa rasul dalam keadaan membawa berita kesukaan dan berita ancaman, supaya tidak ada lagi manusia terhadap Allah suatu alasan pun sesudah rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Gagah lagi bijaksana. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة
وكفى بالله شهيدا. Ayat 166. Akan tetapi Allah menyaksikan bahawa yang telah Dia turunkan kepada engkau itu adalah diturunkannya akan Dia dengan setahunya, dan malaikat-malaikat pun semuanya menyaksikan. Padahal cukuplah dengan Allah saja menjadi saksi. Sudah diterangkan di ayat-ayat di atas bahawa ada orang Yahudi dan Nasrani hanya mau percaya sebahagian rasul dan tidak percaya kepada yang lain. Percaya kepada Musa, tidak percaya kepada Isa dan Muhammad. Padahal isi pengajaran sekian rasul itu hanyalah satu. Maka datanglah ayat ini menegaskan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia yang mau beriman. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau sebagaimana apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi dari yang sesudahnya. Pakar ayat 163. Di sinilah dijelaskan bahawa perintah Allah yang disampaikan kepada rasul-rasul itu sejak Nuh sampai kepada nabi-nabi yang di belakangnya itu adalah berupa wahyu. Kami wahyukan. Wahyu yang diterima nabi-nabi itu semacam ini pula engkau ya Muhammad. Aku beri wahyu. Wahyu bukanlah suatu kitab tertulis di atas batu lalu dikirim dari langit sebagaimana yang mereka minta itu. Bahkan batu untuk menuliskan wahyu 10 pada Musa pun dilukiskan sesudah diwahyukan di atas batu di bumi ini juga, batu dari Gunung Sina. Arti wahyu pada asal bahasa ialah isyarat. Dalam surah Maryam 19:11 disebutkan bahawa setelah Zakaria tidak dapat bercakap 3 hari 3 malam lamanya, hanya dengan isyarat saja dia menyerukan kepada kaumnya agar mereka mengucapkan tasbih kepada Allah pagi dan petang. Isyarat Nabi Zakaria itu disebutkan auha, dia wahyukan. Kadang-kadang dia bererti naluri, insting, sebagai tersebut dalam surat An-Nahl surah 16 ayat 68 bahawa Allah mewahyukan kepada lebah supaya membuat sarang di bukit dan di bubungan rumah. Kadang-kadang dia bererti ilham, sebagai tersebut di surah Al-Qasas surah 28 ayat 7. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, yang sebahagian besar ahli tafsir memberikan erti bahawa ibu Musa diberi ilham. Bahkan pernah juga wahyu itu berarti isyarat buruk, sebagai tersebut dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 112 bahawa syaitan-syaitan yang terdiri dari manusia dan jin itu membisikkan atau menghasutkan kata-kata kosong yang tidak bererti, dan di sini dipakai juga kalimat wahyu. Bahkan langit pun mendapat wahyu dari Tuhan. Arti mendapat perintah dan aturan supaya masing-masing berjalan menurut yang ditentukan Allah dalam edarannya sendiri-sendiri. Surah Fussilat surah 41 ayat 12. Tetapi berbedalah dari semuanya ini kalimat wahyu yang dipakai buat menjelaskan wahyu ilahi kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, iaitu tuntutan yang diberikan Allah dengan perantaran malaikat Jibril langsung terus kepada rasul itu sendiri. Sesaat wahyu itu diterima, yakinlah rasul dan nabi itu bahawa itu adalah dari Allah. Kadang-kadang dia datang sebagai mimpi yang benar. Kadang-kadang ketika wahyu itu datang menjadi lemah segala persendiannya dan berat terasa menghimpit badannya. Lalu langsunglah ucapan itu masuk jiwanya dan difahamkannya, lalu diulangkan saja membaca kembali. Sebab itu wahyu bukanlah ilham. Sebab ilham adalah suatu perasaan yang timbul sendiri pada manusia dari dalam jiwanya yang murni setelah mendapat beberapa rangsangan dari luar. Wahyu yang demikian itulah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang telah tersusun menjadi Al-Quran.
dan wahyu yang begitu pula yang diterima oleh Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Disebut Nuh lebih dahulu supaya mengambil perhatian dari orang Yahudi dan Nasrani yang sedang dihadapi dengan seruan-seruan ini. Sebab dalam pegangan dari kitab-kitab suci mereka, Nuh jugalah yang tersebut sebagai penerima wahyu dan pembawa syariat pertama terlebih dahulu dengan kisah bateranya itu. Dan telah kami diwahyukan kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu. Disebutkanlah dengan terang nama Ibrahim, sebab semua baik Bani Israel ataupun Arab mengakui bahawa sesudah Nuh, Ibrahimlah rasul yang dikenal bersama. Di antara Nuh dan Ibrahim ada Hud dan Soleh dan Syuaib. Ketiga nama ini hanya dikenal oleh Arab saja, sebab mereka rasul dari kalangan Arab yang telah musnah. Sedang yang dihadapi dengan ayat ialah Yahudi. Tetapi Ibrahim dikenal bersama, dan dikenal pula Ismail, sebab keduanya Bani Israel dan Arab mengakui dia adalah anak yang tertua sebelum Ishak. Lalu disebut Ishak adik Ismail dari lain ibu, sebab Ismail anak Hajar dan Ishak anak Sarah. Lalu disebut pula Yakub, sebab dia adalah anak dari Ishak. Semua mengenal nama-nama ini. Disebut lagi anak cucu yang di dalam ayat dipakai kalimat asbat, yang bererti juga anak cucu keturunan. Orang Arab menyebut kabilah atau kabail, tetapi orang Israel menyebut asbat, jamak dari kata sib. Ya, ini anak cucu keturunan bukanlah maksud yang memuja nama orang-orang, melainkan keturunan dari orang-orang. Anak Nabi Yakub adalah 12 orang. Mereka itu ialah Ruben, Shamaun, Levi, Yahuza, Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Ashir, Naftali, Yusuf dan Benjamin. Keturunan daripada anak-anak Yakub yang 12 itu berkembang jadi 12 asbat atau 12 keturunan. Kemudian anak yang ke-11 iaitu Yusuf mempunyai 2 putera iaitu Afraim dan Manasye. Keduanya itu menurunkan 2 keturunan yang berkembang pula, tetapi tidak menjadi satu sibat yang berdiri sendiri. Dengan keterangan ini dapatlah difahamkan bahawa anak cucu di sini bukanlah dimaksudkan bahawa ke-12 saudara Yusuf itu nabi atau rasul, melainkan dari suku-suku keturunan mereka banyak timbul rasul-rasul dan nabi-nabi yang juga menerima wahyu sebagaimana yang diterima oleh nenek moyang mereka. Tetapi ini dapat kita baca pada surah Al-A'raf, surah 7 ayat 160. Dan Isa dan Ayub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dikhususkan pula nama-nama itu, meskipun terang dalam sejarah bahawa Harun terlebih dahulu datangnya dari Isa dan Sulaiman dan terdahulu dari Yunus. Demikian juga Ayub, sebab rasul-rasul itu dikenal namanya semua oleh orang Yahudi itu, tetapi didahulukan menyebut Isa sebab mereka tidak mahu mengakui beliau. Dan telah kami berikan kepada Daud Zabur, ayat-ayat ujung ayat 163. Zabur sama artinya dengan kitab yang ditulis, artinya sebagai juga Al-Quran. Wahyu yang diturunkan kepada Daud, kemudian ia juga dibukukannya. Ahli kitab menamainya juga Mazmur. Dia adalah kumpulan daripada doa dan pujaan Daud kepada Allah. Meskipun Daud tidak membawa syariat sendiri, melainkan menurut syariat Musa juga, menjalankan sepanjang Taurat juga. Kerana Zabur Daud atau Mazmur itu agak istimewa dalam pandangan ahli kitab, sebab banyak mengandungi doa yang mendalam artinya. Maka di ayat ini sengaja dia dikemukakan. Padahal nabi-nabi yang lain sebagai Yasya, Habakuk, Hezekiel, Hermia, Ayub dan Yunus juga mempunyai catatan-catatan yang dibukukan.
Sebab itu mereka pun menerima Zabur. Kata jamaknya ialah Zubur. Itu pula sebabnya Zabur kadang-kadang memakai alif lam makrifah dan kadang-kadang tidak. Sedang Al-Tarat dan Al-Injil selalu memakan alif lam makrifah, sebab keduanya khususnya untuk Musa dan Isa. Dan akan beberapa rasul, pangkal ayat 164. Selain dari yang telah disebutkan itu, adalah lagi beberapa rasul. Mereka pun diberi wahyu pula, sebagai yang telah diberikan kepada engkau itu, dan sebagai yang telah diberikan kepada Nuh, dan nama-nama rasul yang disebutkan tadi, yang sesungguhnya telah kami kisahkan kepada engkau dari sebelum ini, iaitu sebelum surah ini diturunkan terlebih dahulu sudah kami sebutkan juga nama-nama dalam wahyu sebelum engkau, terutama dikala wahyu turun di Mekah, seumpamanya di surah Al-An'am, iaitu surah 6 ayat 64, surah Hud, Tasim Mim atau Asyura, Yunus dan lain-lain. Dan beberapa rasul lagi yang tidak kami kisahkan mereka itu kepada engkau. Dalam ayat ini Tuhan menjelaskan kepada rasulnya Muhammad SAW bahawasanya selain dari yang telah Tuhan menyahyukan nama-nama dan perjuangan kepada beliau, ada lagi rasul-rasul lain yang lain di bahagian dunia yang lain. Berdasar pada isyarat Tuhan itu, tidaklah ada salahnya, bahkan menjadi wajiblah kita percaya bahawa di negeri-negeri yang lain pun selain dari daerah Arab dan Mesopotamia, tempat timbulnya umat Yahudi dan umat Arab itu yang disebut bangsa keturunan Sem, telah ada juga rasul-rasul. Isyarat ini membuka pintu bagi ahli-ahli pengetahuan untuk menyelidiki sisa purbakala dari lain-lain daerah, iaitu Hindustan, Tiongkok, benua Eropah, Amerika, bahkan juga di sebelah kita di sini, iaitu manusia-manusia yang telah pernah diberi wahyu oleh Allah untuk dituntun pada manusia. Kita dapat memahami jika tidak semua nama mereka dikisahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebab pada waktu itu, dalam masa yang hanya pendek 25 tahun, yang beliau hadapi hanyalah bangsa Arab dan Bani Israel, yang keduanya dari satu keturunan, iaitu Ibrahim, atau yang dikenal sekarang dengan sebutan bangsa-bangsa Semit. Sebab itu mungkin Lauzi, Konfutsi atau Zarathustra atau Buddha Gautama adalah semuanya rasul-rasul juga. Mungkin Sokrates pun seorang rasul ataupun nabi. Cuma kerana berlama masa, kurang lengkap catatan dan banyaknya bid'ah yang timbul di belakang dari pemuka-pemuka agama yang melanjutkan, sehingga berubahlah ajaran-ajaran itu menjauh dari tauhid. Sedangkan Islam sendiri, kalau bukanlah Al-Quran benar-benar terjamin keaslian isinya, nescaya agama Muhammad ini akan tertimbun pula keasliannya oleh bid'ah-bid'ah yang diadakan orang yang datang di belakang. Setengah ahli penyelidik telah menghitung nabi-nabi dan rasul-rasul yang tersebut dalam Taurat dan Zabur dan Injil diperdapat sekitar 50 orang. Ada pula hadis-hadis Nabi kita yang membicarakan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul itu, dan di antaranya ialah yang diterima daripada Abu Zar, iaitu 124,000. Tersebut pula bahawa yang 124,000 itu ialah nabi-nabi, artinya yang menerima wahyu. Adapun yang sampai menjadi rasul, iaitu nabi yang menerima syariat buat disampai kepada umat manusia menurut keterangan hadis itu, iaitu 313 orang banyaknya. Riwayat ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Sebab itu jelaslah bahawa nabi dan rasul itu banyak. Tidak semua nama mereka dikisahkan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Kemudian datanglah penutup ayat, dan telah bercakap-cakap Allah dengan Musa sebenar-benarnya bercakap. Ujung ayat 164.
Sesungguhnya menjadi percakapan panjang lebar juga dalam kalangan ahli-ahli yang telah terdahulu tentang Tuhan Allah telah bercakap dengan Nabi Musa itu. Yang terang ialah bahawa di antara sekian banyak Rasul Allah, Musa telah mendapat sesuatu keistimewaan diajak bercakap sebenar bercakap. Dalam surah 42 Asy-Syura ayat 51, Tuhan Allah telah memberitahukan kepada Nabi-Nabi Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana caranya seorang Rasul Allah diberi wahyu. Di ayat itu, Allah menerangkan bahawa seorang Rasul tidaklah diajak bercakap oleh Allah melainkan dengan wahyu. Cara memberikan wahyu itu ialah salah satu dari dua cara. Atau Allah memberikan wahyu kepadanya dari belakang hijab binding, atau diutus kepadanya malaikat Jibril atau Ruhul Kudus. Maka malaikat itu pun menyampaikan wahyu itu dengan izin Allah kepadanya apa yang Tuhan kehendaki. Kalau demikian, dapatlah kita tarik kesimpulan bahawasanya wahyu yang diterima Musa itu ialah macam yang pertama, iaitu Allah memberinya wahyu dari sebalik hijab. Dari balik hijab itulah Tuhan Allah bercakap langsung kepada Musa dan Musa menyambutnya. Dalam surah Al-A'raf diterangkan bahawa setelah Allah berkenan mengajaknya bercakap, macam Musa lebih berani lalu mengatakan keinginan hendak melihat wajah Tuhannya. Tetapi keinginannya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu Allah menjelaskan kuat kuasanya ke puncak sebuah gunung. Tajalla Rabbuhu, maka hancur lumatlah gunung tersebut. Musa pun tersungkur pengsan melihat apa yang dahsyat itu. Dan setelah dia siuman, dia pun memohon taubat kepada Allah dan tidak berani lagi meminta. Surah 7 surah Al-A'raf ayat 143. Dengan berpedoman kepada surat Asy-Syura, iaitu surah 42 ayat 51 di atas tadi, dapatlah pula kita mengambil faham apa yang dimaksud oleh Allah dalam surah Taha, iaitu surah 20 ayat 13. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan itu, iaitu bahawa wahyu datang kepada Musa itu bukan dengan perantaran Jibril, melainkan dari Allah langsung, tetapi dari di balik hijab. Nescaya terlalu ceroboh kita kalau kita hendak mencari jawab pertanyaan dalam diri kita sendiri tentang bagaimana caranya Allah bercakap dengan Musa di balik hijab itu. Nescaya terlalu ceroboh kita kalau kita fikirkan bahawa suara Tuhan yang didengarkan oleh Musa itu sebagai suara yang kita fikirkan, suara yang tertangkap oleh telinga kita. Lalu kita khayalkan bahawa Tuhan itu bertubuh sebagai manusia, berlidah dan bermulut. Tidaklah selayaknya kalau hakikat wahyu itu akan bercakap dari balik hijab itu kita bicarakan dalam-dalam, kerana alat penangkap rahsia itu tidaklah cukup bagi kita. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan manusia dalam abad ke-20 ini telah dapat menghubungkan suara dari seorang manusia di tengah Afrika dengan manusia di tengah Eropah dengan alat radio telefoni. Dan alat radio telefoni atau televisyen hanyalah hal-hal yang tadinya rahsia bagi kita sebelum kita ketahui. Demikian juga beberapa kod rahsia yang diatur oleh manusia, kod Morse dan kod lain-lain yang hanya dapat difahami oleh orang-orang yang bersangkutan dan gelap bagi orang yang lain. Biarlah mata Musa yang fana itu tidak melihat wajah Tuhannya, dan biarlah Tuhan memasang hijab di antara dirinya dengan diri hambanya kerana dipilihnya itu. Namun mata hatinya telah tertuju kepada Tuhannya. Dia telah lebih dahulu merasakan laksana mendalamnya perasaan seorang yang buta, dan pandangan mata tidak ada lagi, sehingga gerak-gerik, sayang atau benci, sungguh-sungguh atau sendagura orang yang dihadapinya lebih dirasainya daripada jika dia nyalang mata dan dapat melihat wajah orang itu. Nabi kita Muhammad SAW pun seketika diberi kemuliaan oleh Allah dapat Isra' Mi'raj,
telah mengalami pula kehormatan yang tinggi itu, iaitu dapat bercakap langsung dengan Tuhan di balik hijab, tidak dengan perantaran Jibril. Sebab setelah lepas dari Sidratul Muntaha itu, Jibril tidak diizinkan lagi menemani Nabi. Maka setelah Nabi kita Muhammad SAW ada lagi dalam dunia ini, bertanyalah seorang sahabat beliau, Abu Dzar Al-Ghifari, adakah Tuhan memberi kesempatan kepadanya buat melihat wajahnya? Lalu Nabi kita menjawab, Ana araha, bagaimana jalannya aku dapat melihatnya? Padahal nur semata-mata, dan kita pun maklumlah bahawasanya nur atau cahaya bukanlah Allah. Oleh sebab itu, kita terimalah dengan penuh iman bahawasanya Nabi Musa telah diberi kelebihan oleh Allah. Diajaknya bercakap dengan cara yang Allah sendirilah yang maha tahu. Setelah itu Tuhan melanjutkan sabdanya, beberapa rasul, iaitu selain daripada rasul-rasul yang telah disebut, itu ada lagi beberapa rasul-rasul yang telah tersebut namanya, itu ada lagi beberapa rasul yang lain dalam keadaan membawa berita kesukaan dan berita ancaman. Pangkal ayat 165. Di sini disebutkan tugas utama bagi rasul-rasul Tuhan, iaitu dua perkara. Pertama, memberikan berita suka atau gembira bagi barang siapa yang patuh dan taat kepada pimpinan Tuhan yang dibawakan oleh rasul itu, iaitu kehidupan yang bahagia dalam syurga kelak di akhirat, dan berita ancaman bagi seorang siapa yang tidak mahu patuh kepada peringatan Tuhan, supaya tidak ada lagi manusia terhadap Allah suatu alasan pun sesudah rasul-rasul itu. Artinya dengan sebab rasul-rasul telah menyampaikan wahyu dari Allah itu, diberi pengertianlah manusia tentang siapa Tuhannya dan apa yang diridai oleh Allah itu dan apa yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga kalau mereka melanggar juga, padahal rasul sudah datang dan pelajaran sudah disampaikan, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tidaklah ada alasan bagi mereka lagi buat mengatakan kami tidak tahu bahawa hal ini dilarang oleh Allah, dan adalah Allah yang maha gagah lagi bijaksana. Hujung ayat 165. Sifat Allah yang aziz, yang kita artikan gagah, ialah kerana hukumnya mesti berlaku. Yang jahat mendapat balasan jahat, dan berbuat baik akan mendapat balasan baik pula. Dengan tidak simiang pun ada penyayaan kepada hambanya, tetapi dia adalah maha bijaksana. Tidaklah Allah itu ceroboh, datang-datang saja menjatuhkan suatu hukuman padahal pemberitahuan belum disampaikan terlebih dahulu. Pemberitahuan yang disampaikan terlebih dahulu oleh rasul-rasul Allah adalah dari kebijaksanaan Allah. Akan tetapi Allah menyaksikan bahawa yang telah dia turunkan kepada engkau itu adalah diturunkannya akan dia dengan setahunya. Pangkal ayat 166. Di sini Allah memulai wahyunya dengan memakai akan tetapi sebagai penegasan bantahan pada orang yang kufur tadi, yang sampai berani menyatakan bahawa mereka tidak mahu percaya pada risalah Muhammad kalau beliau tidak membawa sebuah kitab yang diturunkan dari langit. Di ayat-ayat di atas, Tuhan telah menjelaskan bahawa yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada sekalian rasul bukanlah kitab tertulis dari langit, melainkan wahyu yang diberikan oleh malaikat, khususnya malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat pengering. Sebab Jibril itu pun utama di antara sekalian malaikat. Wahyu bersifat gaib, dan malaikat yang membawanya pun gaib pula. Bukan batu bersurat atau kertas bergulung dihantarkan. Maka Allah sendirilah yang menampilkan diri demi kemuliaannya bahawa walaupun mereka tidak mau percaya, Allah menjadi saksi bahawa wahyu itu memang dari dia turunnya dan dihantarkan oleh malaikat dengan setahunya, dengan sepengetahuannya. Dan malaikat-malaikat pun semuanya menyaksikan, padahal cukuplah dengan Allah saja menjadi saksi. Ujung ayat 166.
kesaksian dari Allah sudah cukup. Bahkan menurunkan wahyu dengan tidak memakai perantaraan malaikat pun Allah sanggup, sebab maha kuasanya meliputi seluruh isi langit dan bumi. Tetapi untuk menjadi suri teladan bagi hambanya yang lemah ini, Allah mengadakan peraturan wahyu disampaikan dengan perantaran malaikat Jibril, dan beberapa malaikat yang lain pun turut menjadi duta-duta yang mulia. Lihat Abasa surah 80 ayat 13, 14, 15 dan 16. Maka bukakanlah hatimu, singkapkanlah segala pintu jendelanya, dan biarkanlah cahaya hidayat ilahi dari wahyu itu masuk ke dalamnya. Nescaya kamu akan tahu kelak apa artinya wahyu